Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Pra. Selamat datang ke kelas Ustazah Yus. Baiklah, kali ini Ustazah Yus akan mengajar pendidikan Islam Pra Sekolah yang bertajuk Adab Sebelum Makan. Jom belajar bersama Ustazah Yus. Baiklah, kita tengok objektif pembelajaran terlebih dahulu, iaitu murid dapat menyatakan adab sebelum makan dan minum dengan baik. Kriteria kejayaan, murid dapat menyebut adab sebelum makan dan minum dengan baik. Kedua, murid dapat menunjukkan cara cuci tangan dengan betul. Ketiga, murid dapat membaca doa sebelum makan dengan betul. Baiklah, jom kita baca doa dulu sebelum belajar. Okey, ikut Ustazah baca tadah tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah kita dah selesai baca doa. Okey, seterusnya kita tengok ada gambar makanan macam-macam. Apa tu agaknya ya? Inilah dia adab yang pertama. Adab yang pertama, sebelum kita makan, mestilah pilih makanan yang halal dan baik terlebih dahulu. Ya, anak-anak semua nak makan kena cari makanan yang halal dan baik. Dalam bahasa Arab Al-Quran sebut halalan tayyibah. Makanan yang pertama mesti halal, yang kedua mesti yang keadaannya baik. Halal tu macam mana? Makanan-makanan halal tu yang Islam benarkan kita makan. Makanan kita ada yang halal, ada yang haram. Ya, Islam tak bagi makan benda-benda haram. Agama kita menyuruh kita makan makanan yang halal. Nanti kita akan belajar dalam tajuk yang lain macam mana makanan halal, makanan haram itu. Okey, selain halal kita kena juga cari makanan yang baik. Baik tu maksudnya macam mana? Janganlah makan makanan yang dah basi. Tu dah tak baik ya. Makanan yang dah basi, yang dah tak elok. Ataupun makanan yang dah kotor, yang tak bersih. Contoh makanan tu dah terjatuh. Terjatuh dan kotor. Jadi itu dah tak baik. Jadi tak boleh kita makan. Makan makanan yang baik dan juga yang halal ya. Okey. Kita tengok pula yang kedua, apa dia? Mencuci tangan dengan bersih. Kita tengok adik Fatih ni macam mana dia cuci tangan. Ya, tengok dia gosok tangan dia. Ya, dia kira siap lagi. Kena ada berapa saat kan. Nak mencuci tangan tu kena bersih betul-betul lama, betul-betul bersih. Pusing-pusing kat ibu jari. Dekat celah-celah tapak tangan, celah kuku. Bagus adik Fatih ni.
Ha. Ya, anak-anak semua, tengok contoh. Ini antara contoh yang baiklah. Cuci tangan dengan bersih. Ni dalam TV pun ada ajar kita macam mana nak cuci tangan dengan bersih, kan? Berapa tempat ada. Okey, jadi sebelum makan pastikan cuci tangan dengan bersih. Baik adik Fatih. Alhamdulillah ya, pastikan anak-anak semua sebelum kita makan, cuci tangan kita betul-betul bersih sebab kita tak tahu tangan kita tu pegang macam-macam. Takut ada kuman yang melekat, kotoran yang melekat, akhirnya akan masuk dalam perut kita dan kita sakit perut. Tak nak macam tu, kan? Okey, kita tengok pula adab yang seterusnya, iaitu adab yang ketiga. Duduk dengan betul. Duduk dengan betul tu macam mana? Okey, dekat sini Ustazah tunjuk ada macam-macam cara duduk, kan? Okey, mula-mula kita tengok gambar di tengah ini. Macam mana cara dia duduk? Kita tengok ayah dia duduk ni. Ya, kaki kanan lutut naik atas. Kaki kiri lutut letak di bawah, duduk di atas punggung. Tapi kaki kanan tegak. Inilah contoh yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Duduk cara sunnah Rasulullah. Nabi kita kalau duduk makan sewaktu makan, beginilah cara duduk sewaktu makan. Jadi kita ni kalau berkesempatan, maksudnya kalau kita duduk di bawah untuk makan, duduk di atas lantai macam ni, kita eloklah duduk ikut sunnah cara Rasulullah duduk. Kalau tak reti lah, tak boleh lah, duduklah macam mana pun. Cuba tengok yang gambar sebelah kanan ni, gambar Tuan Guru ni. Tuan Guru ni dia duduk macam mana ni? Ini duduk bersila. Kalau kita tak selesa lah duduk macam yang cara Rasulullah tu, nak makan susah, tak apa. Duduk macam Tuan Guru ni pun boleh. Duduk bersila. Ya, kaki dua-dua letak di bawah. Okey, ini duduk duduk bersila. Okey. Kalau nak duduk cara lain boleh. Contohnya duduk gambar kat bawah ni. Ni duduk bersimpuh. Kan, duduk kaki dua-dua dia letak kat tepi. Tu duduk atas satu kaki, duduk macam kita duduk tahiyat akhir, duduk dalam solat tahiyat akhir, kan? Duduk menyengit macam tu boleh juga. Ataupun kalau duduk kat atas, saya makan atas kerusi lah Ustazah, letak makan atas meja. Jadi duduk di atas kerusi, duduk dengan betul, duduk dengan baik. Janji bila kita makan, mestilah kita makan sambil duduk. Tak boleh kita makan sambil berjalan ataupun berdiri, tak baik. Ataupun makan sambil berjalan, ataupun makan sambil berlari pun lagi tak elok, ya. Ataupun malasnya nak makan, dia makan sambil baring. Makan sambil baring pun tak elok. Ataupun menyandar je makannya, tak elok juga. Jadi maksudnya bila makan, kita mesti dalam keadaan kita bersedia untuk makan. Duduk dengan betul, duduk dengan tertib. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita tengok adab yang keempat. Kita hendaklah membaca doa. Macam mana doa sebelum makan? Okey, inilah doanya. Ikut Ustazah baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Lagi sekali. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Okey, boleh ingat? Lagi sekali Ustazah ulang. Dengarkan betul-betul. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina
'adzaban nar. Mana-mana nak buat nyanyi boleh, tak nak menyanyi pun boleh. Janji baca doa. Apa maksud doa ini? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berilah kami keberkatan di dalam apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami dan peliharakan kami daripada siksa neraka. Itulah dia maksudnya, ya. Kita minta kepada Allah, kita mohon supaya kita dijauhkan daripada azab api neraka. Kita minta pada Allah supaya Allah berkati apa yang kita makan, apa yang Allah rezekikan kepada kita. Kalau doa ni saya tak hafal lah Ustazah. Saya belum boleh hafal lagi. Kalau belum boleh hafal lagi, kita cuma baca bismillah sahaja pun dah cukup, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita makanlah. Sambil-sambil tu lama-lama kita akan hafal. Cuba hafalkan doa ini. Boleh ya anak-anak? Lagi sekali kita ulang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Okey, itu dia. Seterusnya, wah, atas meja ada banyak pinggan, ada banyak air, ada makanan sedapnya. Apa dia tu? Adab yang kelima ialah hidangkan makanan dengan baik, dengan sopan. Macam contoh gambar yang saya tunjuk tu, ya. Tapi kat rumah ni, kalau kat hotel ni saya tengok ni, kalau kat rumah kita tak payah lebih sangat macam tu, kan. Tapi maksudnya bila kita nak makan, terutamanya bila kita nak makan ramai-ramai, bersatu keluarga ataupun ada tetamu datang, kita hidangkan dengan baik. Letak atas, masuk, kan mak kamu masak dalam periuk, masak dalam kuali. Jadi cedok masuk dalam piring, cedok masuk dalam mangkuk, dalam pinggan, letak atas meja, susun elok-elok. Sediakan pinggan makan, sediakan cawan, sediakan air. Ya, sediakan siap-siap sebelum kita makan. Nanti bila makan, tengah-tengah makan tercekik nak cari air, baru kelang kabut, kan. Jadi bila dah sedia awal-awal sebelum tu, kita makan dengan selesa, semua dah ada. Kalau makanan tu perlu menggunakan sudu dan garfu, sediakan sudu dan garfu. Kalau kita makan nasi macam biasa tu, kita guna tangan, bergantung. Okay, tapi kalau misalnya kata saya nak makan seorang je, tak apa, suka hatilah. Tapi jangan makan bersepah-sepah. Makan di satu tempat yang sesuai, iaitu di dapur, kan. Makan di dapur, di meja makan. Janganlah nanti mak kamu bising. Makan dekat depan TV, makan dekat ruang tamu, sebab tu makan sepah-sepah pula tu, tumpah-tumpah, dan semut datang. Itu yang mak kamu tak bagi tu, kan. Okey, jadi antara adab yang baiknya, hidangkan makanan dengan baik. Okey. Alhamdulillah, udah terbang burung Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Kita dah habis tajuk ini. Sekian dulu. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustazah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.